Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Apa khabar ini? Diharap semua sihat. Alhamdulillah, Mukadimah sihat. Okey, hari ini Mukadimah nak mengajar bahasa Melayu tahun 4. Tengok, jangan lupa sedia buku teks. Buku teks sangat penting. Okey. Seterusnya, mari kita tengok. Okey, bahasa Melayu tahun 4. Tema kemasyarakatan. Unit 1, jiran tetangga. Tajuk program kebun komuniti. Buku teks bahasa Melayu muka surat 5. Okey, objektif kita pembelajaran hari ini, pada akhir pembelajaran murid dapat bercerita dan mengujarkan dialog dengan menggunakan peribahasa. Kedua, memahami maksud 6 peribahasa dalam dialog. Dan yang ketiga, membina ayat berdasarkan peribahasa. Okey. Kita lihat. Apa itu maksud peribahasa? Apa itu peribahasa? Okey, kita lihat satu persatu. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian tertentu. Okey, kita lihat yang kedua pula. Peribahasa ini terdiri daripada simpulan bahasa, perumpamaan, bandingan semacam, bidalan, pepatah dan kata-kata hikmat. Maksudnya itu, kadang-kadang banyak yang tak faham apa itu peribahasa. Peribahasa tu, maksudnya boleh kita ambil contoh yang mudah. Peribahasa tu adalah macam ibu. Lepas tu, simpulan bahasa adalah anak. Macam itulah. Macam simpulan bahasa, perumpamaan, bandingan semacam, bidalan pepatah dan kata-kata hikmat adalah anak-anaknya. Itulah macam kelompok kecil. Peribahasa ni adalah yang utama. Yang kelompok kecilnya pula adalah simpulan bahasa, perumpamaan, bandingan semacam, bidalan, pepatah dan kata-kata hikmat. Okey, kita lihat yang seterusnya. Kita tengok dekat buku teks. Siapa yang ada buku teks tu boleh rujuk muka surat 5. Okey, muka surat 5. Semua ada? Okey, kita baca yang di sini ya. Seni bahasa, program kebun komuniti. Encik Hussein membawa anaknya Hadif dan Hajar ke kebun komuniti di kawasan perumahan mereka. Kita tengok gambar satu persatu. Kita tengok gambar yang pertama. Apa yang mereka buat tu? Mereka sedang mencangkul tanah. Ada yang buat ni, memetik sayur-sayuran. Di sini menanam. Kita baca dialog di sini ya. Ini adalah dialog Encik Hussein. Penduduk Taman Impian ini ambil berat tentang kebun komuniti. Nampak tak? Dekat dalam dialog ni ada perkataan merah. Ya, okey, perkataan merah. Apa perkataan tersebut? Ambil berat, betul. Seterusnya kita tengok gambar kedua pula. Apa yang dapat kamu lihat? Semua penduduk situ bekerjasama dalam mengusahakan kebun. Kita lihat dialog kedua pula, iaitu Hajar. Dialog Hajar. Saya kagum melihat mereka berganding bahu mengusahakan kebun ini. Itu adalah dialog Hajar. Dalam dialog Hajar, kita lihat ada tak yang perkataan berwarna merah? Ada kan? Berganding bahu. Seterusnya, kita tengok gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga di mana ada
makcik ataupun kakak yang mengambil sayur. Dan di bawah gambar ini ada peribahasa. Yang pertama, besar hati. Yang kedua, mandi peluh. Okey, tengok yang keempat pula. Kebun komuniti. Encik Hussein dan anak-anaknya melihat aktiviti yang ada di kebun komuniti. Di bawah gambar ini ada perkataan iaitu peribahasa. Sekangkang kerah menambat hati. Okey, kita teruskan. Pada suatu hari Encik Hussein membawa anak-anak. Yang ini adalah yang tu. Okey, tak apa, kita teruskan. Pada suatu hari, Encik Hussein membawa anaknya, Hadif dan Hajar ke kebun komuniti. Di sana, Encik Hussein bercerita. Dia bercerita berdasarkan gambar ini. Okey. Kalau kita dapat lihat, tadi yang ni, besar hati. Mandi peluh. Okey, kita keluarkan peribahasa. Peribahasa yang ada dalam program kebun komuniti ini. Yang pertama. Kita lihat. Apa? Ambil berat. Betul. Yang kedua. Berganding bahu. Yang ketiga. Besar hati. Yang keempat, mandi peluh. Yang kelima, sekangkang kerah. Dan yang keenam, menambat hati. Okey, sekarang Mukadimah nak guna peribahasa mandi peluh. Mukadimah rohani mandi peluh hendak menyiapkan tugasan sekolah. Itu adalah contoh ayat. Mandi peluh ini bermaksud berusaha ataupun berusaha bersungguh-sungguh. Okey. Kita lihat satu persatu maksud peribahasa ini. Jom. Aktiviti kedua. Membina ayat dari simpulan bahasa. Bina ayat berdasarkan simpulan bahasa. 1. Ambil berat. Maksud ambil berat ialah beri perhatian. Contoh ayat. Pak Samad ambil berat mengenai prestasi pelajaran anak-anaknya. Faham? Okey, lihat yang kedua. Berganding bahu. Maksud berganding bahu pula ialah bekerjasama. Contoh ayat. Penduduk Kampung Jaya berganding bahu membaiki jambatan kampung mereka yang runtuh itu. Kita lihat peribahasa yang ketiga. Besar hati. Maksud besar hati ini ada dua. Yang pertama, gembira ataupun bangga. Yang kedua, bongkak ataupun sombong. Kita lihat pada contoh ayat di bawah. Faiz berbesar hati jika Pak Leman tinggal di rumahnya. Maksud ayat ini, Faiz ni sangat gembira kalau Pak Leman tinggal di rumahnya. Contoh ayat yang kedua. Setelah dinaikkan pangkat, Husna besar hati dan tidak mahu bergaul dengan rakan-rakannya lagi. Apa maksud pula dalam ayat kedua ni? Maksud untuk besar hati dalam ayat kedua ni ialah bongkak dan sombong. Maksudnya Husna dah naik pangkat. Dia punya pangkat yang tinggi daripada kawannya. Dia tak hendak nak bercampur dengan kawannya. Itu adalah maksud besar hati yang kedua. Kita tengok yang ketiga, yang keempat. Mandi peluh. Mandi peluh. Mandi peluh. Tadi Mukadimah dah guna contoh ayat untuk diri Mukadimah. Iaitu Mukadimah rohani mandi peluh menyiapkan tugasan sekolahnya. Dan kita lihat maksud mandi peluh ni. Bekerja kuat dan bersungguh-sungguh. Contoh ayat
Faizal mandi peluh untuk menyara kehidupan keluarganya. Maksudnya, Faizal ni bekerja keras untuk menyara kehidupan keluarganya. Dan yang kelima, sekangkang kera. Maksudnya sangat sempit. Sekangkang kera ini lebih digunakan kepada tanah, kawasan, tapak dan sebagainya. Dan maksudnya juga ialah tidak luas. Contoh ayat. Tanah sekangkang kera itu sahaja hartanya. Maksudnya di sini, tanah yang sempit itu sahaja hartanya. Tengok pada ayat yang kelima ni, apa kesalahan yang telah muklimah lakukan? Nampak tak? Siapa nampak angkat tangan? Siapa yang nampak angkat tangan? Okey. Kesalahan yang muklimah lakukan ialah pada ni. Tanda ni. Tanda ni adalah salah. Muklimah saja buat ni supaya muklimah nak tengok ada tak yang fokus. Sepatutnya di sini bukan tanda koma. Di sini adalah tanda titik. Nanti muklimah betulkan. Okey, seterusnya. Yang keenam, menambat hati. Maksud bagi menambat hati ini adalah memikat hati. Contoh ayat, pergerakan tariannya sangat mengasyikkan dan telah menambat hati para juri. Tak ada dan di situ. Muklimah yang pandai-pandai letak dan pula. Pergerakan tariannya sangat mengasyikkan telah menambat hati para juri. Maksudnya tariannya sangat bagus sampai juri pun terpikat. Macam itulah maksudnya. Kita lihat aktiviti ketiga. Bina ayat dan salin semula ke dalam buku latihan. Ini adalah tugas untuk kamu semua. Jangan lupa buat. Okey. Kita tengok satu persatu. Tengok peribahasa yang ada dekat sini. Ada dua peribahasa. Ada hati dan kabar angin. Kita lihat satu persatu. Maksud ada hati ialah ada kemahuan melakukan sesuatu. Okey, contoh ayat. Jamal ada hati hendak membeli kereta mewah itu. Maksudnya Jamal ni adalah kemahuannya nak membeli kereta mewah. Dan yang kedua, kabar angin. Kita tengok maksud kabar angin. Maksud bagi kabar angin ialah perkara yang belum sahih. Contoh ayat. Kabar angin mengatakan rumah Pak Mail telah dirompak. Maksudnya benda tu belum sahih. Tapi dah disebarkan ke merata-rata tempat. Macam itulah maksud kabar angin. Kita lihat lagi. Ada dua lagi peribahasa iaitu anak emas dan mati akal. Anak emas apa pula maksudnya? Maksud bagi anak emas ialah anak yang dikasihi oleh ibu bapa atau pekerja yang disayangi majikan. Contoh ayat, Ramli anak emas dalam adik-beradiknya. Okey, maksudnya di sini, Ramli ni adalah anak kesayangan ibu bapanya berbanding adik-beradik yang lain. Okay, maksud mati akal pula adalah buntu fikiran. Contoh ayat, Laila mati akal hendak menjawab soalan matematik itu. Maksudnya, Laila memang tak dapat nak jawab pun soalan matematik itu sebab dia dah tak ada idea, tak tahu cara nak buat soalan tersebut. Okey. Wah, kelas dah tamat. Okey semua, diharap apa yang kita belajar hari ini kamu semua faham. Sekiranya kamu tak faham, bolehlah ulang lagi video ini supaya kamu faham. Sekiranya tak faham, kamu boleh tanya dengan saya. Bye-bye. Assalamualaikum.